Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian adalah milik Allah sekian alam ini. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua, kita bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita sangat banyak. Tak putus-putus muslimin-muslimat semua. Kalau terputus satu saja, contohnya terputus rezeki, kita dah bising kan muslimin-muslimat semua. Sebab itu Allah SWT sentiasa memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, hamba-hambanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukurlah banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, pasti aku tambah. Kalau kamu tidak bersyukur, kau akan terima azabku yang amat pedih. Alhamdulillah, alhamdulillah muslimin muslimat semua. InsyaAllah pada kesempatan pada pagi ini kita berkuliah duha anjuran muslimat surau Kerja Raya. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang berada di sana. Dan saya nampak awal-awal lagi Encik Murtada dah ada dengan kita. Saya tak pasti sama ada Mek Hafsah dah ada, wallahualam. Hajah Junaidah pun saya tak pasti, mungkin tak terperasan. Tapi kalau Hajah Junaidah Abdul Kahar memang ada. Okey, muslimin-muslimat semua, kita bersama-sama kita juga ialah rakan-rakan FB. Kita ada Siti Khalijah, kita ada Nur Azmah, kita ada Eli, Nur Hawati, saya baca kat situ dulu. Nuriyati Bangi, alhamdulillah. Kita ada Jurida, kita ada Salina Usman, kita ada admin kita Naza, Yanti pun ada, alhamdulillah. Yanti cakap sila sharekan kuliah kita pada hari ini, pagi ini, untuk sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang tak dapat bersama. Kita ada Zaliha Zainal, kita ada Cahayang Hasna, alhamdulillah. Kita ada Eli, kita ada Rani Idris, kita ada Fatimah Ayub, saya dah sebut tadi. Junaidah Kahar ada, alhamdulillah. Muslimin muslimat semua, kita ada Azina, kita ada Ina Zura. Al-maklumlah hari ini hari Ahad. Okey, kita ada Radiah Syarif, dan juga kita dah mula hari kedua. Hari ketiga dah kita boleh rentas daerah. Ramailah anak cucu yang balik. Saya lupa tadi, saya nampak Ayah ada bersama dengan kita. Kita ada Nur Hawati, kita ada Wan. Alhamdulillah masing-masing cucu balik ke rumah. Itu yang duduk sama negeri tapi berlainan daerah. Alhamdulillah kita dah dapat rentas daerah. Syukur sangat-sangat muslimin muslimat semua. Jangan duk mengunguk banyak. InsyaAllah tak lama lagi kita juga Allah beri kita untuk merentas negeri. Semuanya atas kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu-satu zarah itu melainkan dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah muslimin muslimat semua, kita sangat-sangat bersyukur atas ruang-ruang dan peluang yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk sama-sama berkongsi sedikit daripada ilmu, iaitu yang berkaitan dengan asam garam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mek kata Hafsah, Mek kata alhamdulillah, Mek ada. Yang tak ada Nur Haimah, tak ada Yang Kalsum Umar. Tak sempat baca Mek komen apa tadi. Oh, Mek dah ada ya, Mek? Tak apalah, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang bila nak masuk
kuliah surau kerja raya mungkin susah sikit agaknya. Dia anak kat Selangor, kata Aziz. Okey, tapi Aziz duduk lain Kita ada Rosia Timah, alhamdulillah orang Kelantan hari ini bekerja hari Ahad Nur Hawati. Okey muslimin-muslimat semua, saya katakan tadi kita bersyukur sangat-sangat pada Allah atas ruang yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita khususnya ruang dan masa yang sedikit untuk kita berada bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita dalam kuliah online Alhamdulillah. Cuti tak cuti, boleh rentah negeri ke tak boleh rentah negeri, rentah daerah, kuliah tetap berjalan. Terima kasih kepada pihak Surau Kerja Raya atas peluang yang diberikan pada kami untuk berkuliah setiap minggu pada hari Ahad Okey muslimin-muslimat semua, hari ini asam garam yang berkaitan dengan rumah tangga Rasulullah SAW, iaitu asam garam yang ke-48, siri yang ke-20, berapa? 7 ke? Saya lupa. Betulkan saya kalau saya terlupa muslimin-muslimat semua. Dah bukanlah kata leka dengan anak cucu, dah memang anak cucu ada kat rumah dah. Okay, kita ada Muhammad Rozaman Hamzah. Alhamdulillah orang Kelantan. Apa khabar? Rentah daerah boleh kan? Negeri tak boleh lagi Okey, muslimin-muslimat semua, kita tengok hari ini asam garam yang ke-48, muka surat 134 iaitu kalung Aisyah hilang, Nabi cari. Kita dah biasa dengar cerita ni muslimin-muslimat semua kan? Selalu dalam ceramah-ceramah yang diberikan oleh para asatizah kita, khususnya pada bulan Maulud contohnya, maka selalu menceritakan tentang hal ini Jadi kita lebih-lebih lagi mantapkan lagi dengan ilmu yang ada pada kita, mudah-mudahan. Kita ada Zaitun Cik Arifin, kita ada Hajah Norma Okey An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hatta idza kunna bil baida'i aw bi zatil jaishi in qata'a aqdun li fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala timasihi wa aqama an-nasu ma'ahu wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un. Okey, asam garam 48 betul kalau Aisyah hilang. Tapi siri yang keberapa saya lupa Kita ada Latifah Abdullah. Tu lupa. Tak apalah benda tu tidaklah benda besar. Tapi saya memang terlupalah Okey. Fa'atan nasu Abu Bakrin faqalu ala tara ma sana'at Aisyatu. Aqamat bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bin nasi ma'ahu wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahu ma'un. Faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nama. Okey, CD ke-27 betul kan Nazar? Saya dah sebut betul tak jelas maknanya. Saya bukanlah agak-agak sebab minggu lepas 26, tapi takutlah tersalah. Terima kasih Nazar dan Yanti, admin kita. Eda dia cakap ayat tak ada buku, tapi dia ada dalam jadual kita dalam poster kita ada. Cik Muntada tak tinggal tu dari segi siri memang ada dalam poster. Ada Faziatul Mak Isa. Eda kata dia menemani anaknya untuk suntikan vaksin Okey, tak apa. Tak ada masalah ayah. Alhamdulillah ada sahabat-sahabat kita lain dah bagi tahu, dan memangnya siri yang ke-27, asam garam yang ke-48, muka surat 134 tepat Alhamdulillah Okey, saya baca terjemah dua perenggan dulu. Sayyidina Aisyah menceritakan kami bersama Rasulullah dalam satu musafir. Setibanya di Baidah atau Zat Al-Jaisi, kalungku hilang. Rasulullah pun berhenti untuk mencari. Sahabat yang lain pun turut sama mencari.
Ketika itu mereka tidak berada di kawasan ada air dan mereka tidak membawa bekalan air. Ya. Sebab di sana muslimin-muslimat semua air sangat susah, ya. Tidak sebagaimana sekarang lah. Sekarang ni ada RNR. Dulu tidak ada. Kalau perjalanan yang jauh, perlulah bawa air sendiri. Jadi barangkali musafir Rasulullah ni tidaklah di tempat yang sangat jauh, agaknya lah, ya. Jadi bila Aisyah bagi tahu kalau dia hilang, Rasulullah berhenti mencari. Maka sahabat-sahabat juga berhenti mencari. Sedangkan kawasan itu bukanlah kawasan yang ada air. Bayangkanlah bila tak ada air macam mana bila masuk waktu untuk nak ambil wuduk, ya. Kita ada Sabariah Satiman, kita ada Sanah Abdul Awang, ya. Okey, Sanah, saya harap Sanah dah sihat betul-betul, ya. Walaupun yalah bukan satu operasi yang kecil, bagi kalau saya lah, Okey, lepas tu kita tengok lagi. Kemudian ada orang pergi mengadu kepada Abu Bakar. Tengok apa yang Aisyah telah buat. Dia menyebabkan Rasulullah dan orang lain berhenti walhal bukan di tempat ada air dan mereka tidak membawa air. Maknanya bayangkan, maknanya dalam keadaan begitu, maka seorang sahabat terus pergi berjumpa dengan Abu Bakar menceritakan Aisyah ni buat hal pula dah. Betul tak? Dulu hal lain. Yang ni kali ini halnya ialah hilang pula kalung di kawasan yang memang tidak ada air. Macam mana mereka nak ambil wuduk dan juga untuk keperluan-keperluan yang lain. Alhamdulillah, nampak ada Aina Ismail bersama kita. Aina Ismail, okey, ya. Okey, itu hadis yang sekadar yang saya baca dua tadi, ya. Faqala habasti Rasulullah. Ada lagi terjemahan dia, ya. Lantas Abu Bakar datang kepadaku pula. Pada masa itu Rasulullah meletakkan kepala baginda di atas pahaku. Baginda tertidur. Ya. Faqala habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasa walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma'un. Qalat fa'atabni wa qala ma sya'allahu an yaqula wa ja'ala ununi biyadihi fi hadirati fala yamna'uni min at-taharruki illa makanun Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi. Fanamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha ala ghairi ma'in. Fa'anzalallahu ayatat tayammu fatayammamu. Faqala Usaid bin al-Hudayr ma hiya bi awwali birakatikum ya ala Abi Bakrin. Faqalat Aisyata faba'asna al-ba'ira alladhi kuntu alayhi fawajadna al-iqda tahtahu. Ya. Lantas Abu Bakar datang pula kepadaku pula, maka pada masa itu Rasulullah meletakkan kepala baginda di atas pahaku. Baginda tertidur. Begitulah sangat romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur pun di atas paha Sayyidatuna Aisyah, ya. Cuba ingat kita muslimin-muslimat semua. Berapa kali kita tidur, ya, di atas ribaan isteri ataupun bukan riba lah, ya, di atas paha. Cukuplah, ya, mesranya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar pun rasa cemburu, kan? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ya. Mudah-mudahan insya-Allah lah, ya. Sekali-sekala boleh juga. Betul tak, Nazar? Sekali-sekala boleh. Tidak ada masalah pun, ya. Kita ni sebab tak biasa buat, kita rasa macam buang terbiat nak. Duduk sambil-sambil, duduk rehat bersama anak, ya. Suami rebahkan kepalanya di atas ribaan isteri, ya. Itu yang berlaku, ya. Nur Khalifah Ridwan.
Kita ni barangkali agak-agaknya, ya Allah, mengadu-ngadu orang tua ni dah 2,000 orang. Betul tak? Tak malu dengan anak. Tak ada apa. Apa mungkin selalulah apa ni suami tidur di atas ribaan ataupun kita biasa tidur di atas apa ni paha suami, tapi suami jarang ya. Ayah kata boleh bonda. Aina kata alhamdulillah nama orang Eda, alhamdulillah Eda. Terima kasih Eda, walaupun berada di pusat vaksin masih juga dapat bersama. Terima kasih banyak-banyak ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah membalas yang terbaik buat kita semua. Amin, amin, amin. Okay, Nazar kata, Masya Allah kan. Rasulullah SAW maknanya dia sangat mesra, sangat romantis. Kita dengar lagu Aisyah tu, maknanya tidur di atas riba, ya, mandi bersama, ya Allah, muslim-muslimat. Tidur, minum dalam satu gelas yang sama. Kita buat dah. Sekecil itu sunnah Rasulullah, kita pun tak mampu buat, kan? Jadi, apatah lagi dalam sunnah-sunnah yang lain, muslimin-muslimat semua, ya. Okey, kita ada Zalinah Syarif, Zaliha Zainal, Hanida Mansur. Okey. Terima kasih banyak-banyak ya. Tak apa kalau kita tak biasa buat, memanglah rasa macam buang terbiat kan. Tapi kalau kita biasa buat, Masya Allah, tabarakallah, sangat cantik, romantis ya. Mas Lizah Bagiran walaupun sibuk dengan tugas-tugas harian sebagai seorang nabi, seorang rasul, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang suami kepada 9 orang isteri pada satu masa, dan juga ayah kepada anak-anak muslimin-muslimat semua. Hebat sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam bab ibadat Rasulullah hebat, malah dalam hal-hal yang biasa pun Rasulullah sangat hebat ya. Lebih-lebih lagi sebagai seorang suami dalam rumah tangga. Maka bagaimana kita tahu Rasulullah membantu isteri-isterinya dalam menguruskan hal rumah tangga ya. Dari segi ada dalam cerita Rasulullah pergi ke pasar, buat balik ya, segala lauk, segala apa keperluan untuk isteri. Kita pun tak pasti bagaimana Rasulullah pada masa tu, dia tak adalah makan nasi kalau beli lauk pun untuk dimakan dengan roti, dicicah dengan roti saja ya. Ada Sabarah Eda Nazar, Allah sweet kan, dapat tiru wasi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat sungguh Rasulullah SAW. Kita ada Nurizan, kita ada Maznah Muhammad ya. Maznah dah ada tadi Hebatnya muslimin muslimat semua. Semasa kita ada lagi, suami yang kita ada, jom buat. Tapi hak tak ada, tak boleh buat apa. Betul tak Maznah? Tak kisahlah ya. Mungkin kita dah pernah buat, itu tak ada masalah. Tapi Allahu Akbar, muslimin muslimat semua, kalaulah Rasulullah boleh buat, why not kita? Tak boleh buat, susah ke? Kita bukan seorang Nabi dan Rasul yang sibuk, yang penuh dengan tugas, yang berhadapan dengan para sahabat, berhadapan dengan para musuhnya. Betul tak? Allahu Akbar. Tapi Rasulullah mampu buat. Kita ada Wan Faizah, kita ada Maryam, kita ada Aina Ismail. Okey, muslimin muslimat semua. Semua perkara ini cantik kalau kita boleh menirunya, muslimin muslimat semua. Jom ketika masih ada kan. Kalau dah tak ada, tak guna dah untuk kita nak bersedih hati. Allahu Akbar, aku tak sempat buat kan. Okey, kita ada Nur Azlina Syukur. Alhamdulillah muslimin muslimat semua. Nampak kecil tapi benda ni cantik sebenarnya, menceritakan romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat, dengan sibuk yang sangat-sangat, tapi mereka Rasulullah masih sempat bermesra, bergurau, masih sempat tidur di atas ribaan Aisyah kan. Hebat muslimin muslimat semua ya. Telah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja Rasulullah sebagai seorang nabi, rasul, malah Rasulullah juga sebagai seorang suami dan juga ayah kepada anak-anaknya ya. Okey. Seterusnya kita baca dah hadis tadi dah habis ya.
Lantas Abu Bakar berkata, kamu menahan Rasulullah dan orang lain di tempat tiada air, sedangkan mereka tidak membawa air. Maknanya Abu Bakar masuk ke bilik dan sedang melihat bukan bilik apa ni, tempat musafir saja, muslimin-muslimat, singgahan saja, ya. Jadi kamulah yang menahan. Menahan apa? Menahan Rasulullah dan para sahabat daripada tempat yang tidak ada air. Sedangkan air itu sangat diperlukan. Lebih-lebih lagi bila sudah masuk waktu salat. Dan di sana padang pasir, muslimin-muslimat semua, ya. Tidak mudah untuk mendapatkan air, melainkan kawasan-kawasan yang tertentu saja yang ada, dipanggil sebagai wadi, ya, ataupun tempat yang memang ada air yang sedikit. Tak macam kita muslimin-muslimat semua, ya, jumpa sungai, ada laut dan sebagainya, ya. Okey, kita ada, okey, Nur Azlina kata lewat sikit, tak apa, tak ada masalah, ya, kita pun baru bersiaran rasanya. Okey, jadi Abu Bakar marah sebab anak dia lah yang menjadikan Rasulullah tertahan dan juga sahabat-sahabat yang lain tertahan. Tertahan di mana? Tertahan di tempat yang tidak ada air. Abu Bakar membebel pada aku macam-macam. Kemudian memukul pinggangku. Apa yang membuatku tidak bergerak hanyalah kerana kepala baginda di atas pahaku. Maknanya Aisyah tahan ajalah, ya. Nak lari ke mana? Sebab Aisyah Rasulullah sedang berada di atas paha. Bukan sekadar mereka ni mesra, bahkan Aisyah tak kejut tahu. Rasulullah berada dalam ketika Rasulullah tidur atas riba dia. Kalau kita bangun abang ayah datang. Kalau kita lah muslimin, dah penat, kan? Tapi Aisyah menahan saja. Ayah dia marah ke, ayah dia bebel ke, ayah dia pukul pinggang dia ke, dia tak gerak apa. Sebab kalau bergerak nanti jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nur Haimah kata? Masya Allah, la quwwata illa billah. Allahu akbar. Masya Allah. Sangat hebat, ya, muslimin-muslimat semua. Apakah kita tak boleh mencontohi benda-benda macam ni? Sangat boleh. Saya tak nafikan muslimin-muslimat semua. Ada orang memang dia laku tu. Tapi ramai juga yang tidak macam tu. Okey, kita ada Izzah Batrisha. Saya rasa ramai yang tidak lah. InsyaAllah kalau benda-benda ni kita boleh praktikkan muslimin-muslimat semua. Nampak kecil tapi itu adalah kemesraan. Itulah tanda kasih sayang, ya. Muslimin-muslimat di antara. Nanti orang kata alah tak tidur atas riba pun sayang pun. Bukan. Memanglah tak kata tak sayang. Sayang. Tetapi kalaulah benda-benda ini dapat lagi kita lakukan, Masya Allah, lagi bertambah rasa mesra. Ya Allah, tak boleh cerita ke orang bagaimana mesranya, bagaimana rapatnya, bagaimana, apa kita kata sekarang ni, couple living. Betul tak? Ayah kata Masya Allah hebatnya Aisyah. Allahu Akbar, muslimin-muslimat semua. Kalau kita cakap bolehlah, tapi nak buat tambah ayah yang datang, kita duk beriba suami, tak buatlah. Mesti bangun sambut ayah datang dulu, suruh suami bangun, abang datang. Bangun, malu kau orang beriba tak riba, kan? Kita ni lebih macam itulah, ya. Ada Jana Aziz, ada orang memang saya beriba ustazah, alhamdulillah, ya. Depan anak pun tak apa, supaya anak-anak dia melihat. Dan inilah dia telah mendidik anak. Walaupun tanpa kita ni, kata ada sekolah ke, ada universiti ke, tidak, ya. Tapi dengan dia melihat di rumah apa yang berlaku itu, insya-Allah dapat menjadi pelajaran buat anak-anak kita dalam dia membina rumah tangga nanti. Nak dapat kemanisan, kemesraan kita bersama dengan pasangan kita. Yang barangkali tak, yang lain-lain kita, yang lain mungkin boleh dapat dibuat, ya. Tapi yang kata mandi bersama, makan bersama, kita pun makan bersama juga, ya. Bukan tak makan bersama, tapi makan beradab.
Bila beradab tu macam orang bergaduh sebenarnya, kata seorang ustaz. Jadi kalau nak makan, dia duduk sebelah kita, sebelah kanan kita. Ya? Jadi senang nak suap. Kalau duduk beradab macam tu, macam mana nak suap? Kan jauh. Betul tak? Sebab tu ada sahabat saya, muslimin-muslimat semua, Masya Allah. Saya pun tak boleh tiru, sampai matilah tak boleh tiru. Dia kata, Ustazah, masa dia cerita kat saya tu, dia dah ada 4 orang dah. Sebab kami sama-sama travelling, mengisi program masa tu, program Felda. Dia salah seorang di antara pegawai Felda, muslimin-muslimat semua. Jadi kami berempat pergi dengan kereta jabatan. Dia pun ada sama. Dia cerita tak masa sama-sama dalam perjalanan tu. Dia kata, Ustazah, dia kata, saya dengan isteri saya, Ustazah, selama saya kahwin ni, masa tu saya rasa 10 tahun dah, saya tak pernah makan nasi 2 pinggan. Maknanya, 1 pinggan tu saja. Dalam pinggan itulah isteri saya dan saya akan makan sama-sama. Selama 10 tahun. Masa itulah. Sekarang ni saya dah pencen. Saya tak jumpa dah dengan dia. Saya tak pasti sama ada dia masih lagi pegawai Felda dan sebagainya. Saya tak pasti, muslimin-muslimat semua. Tapi 10 tahun boleh bertahan. Makan dalam 1 pinggan. Muslimin-muslimat semua. Boleh tak kita buat gitu? Masa kahwin aja makan beradab. Dah, makan pengantin. Tu je lah makan suap kita, dia suap kita suap dia dah. Lepas tu, tak ada dek dah kata-kata. Kita ada Hasnah Usman. Okey, maaf lambat masuk. Tak apa Hasnah, tak ada masalah. Jadi datang. Alhamdulillah. Kita ni nampaknya ramai orang bercuti. Ramai orang keluar ataupun ramai orang sedang bersama-sama dengan cucu ataupun dengan anak-anak, sedang melayan kerenah cucu dan sebagainya. Sampai tak sempat untuk berada dalam kuliah pada pagi ini. Tak apalah, itu tidak ada masalah. InsyaAllah. Yang ada itulah. Yang tak ada, usah disebut dan dikenang kan. Okey, muslimin-muslimat semua. Jadi bila dia cerita tu, saya aku tak boleh buat ni macam ni dia. Kita dah lama kahwin tapi rasa tak boleh nak start. Sebab tak biasa buat. Kalau kita biasa buat, barangkali tidaklah menjadi permasalahan untuk nak buat. Okey, kita ada Jura Azlin. Okey, muslimin-muslimat semua. Saya tak, kalau saya duduk kat rumah, Ustazah, memang isteri saya pakai 1 pinggan saja duduk. Jadi makan, bersentuhan di antara satu sama lain. Kadang-kadang dia suap kat isteri dia, kadang-kadang isteri dia suap dia. Anak 4 dah masa tu. Ya Allah. Okey, Nik Hamizan pun lambat masuk, dia kata, sebab baru balik pasar. Adalah tetamu kat rumah tu, yang menyebabkan kena pergi pasar. Okey, kita ada Maimun, Kak Mun, Okey, alhamdulillah, terima kasih Kak Mun, Jadi bagi kita nak buat benda-benda tu payah, minum air dalam 1 gelas, muda dulu pun tak buat, tua lagi tak buat. Betul tak? Setengah tu rasa, gelilah, tak payahlah. Muda tak buat, tua lagi payah nak buat, muslimin-muslimat semua. Tapi kalau kita nak buat, apa salahnya kan? Itulah di antara saya katakan sebut kemesraan, kasih sayang kita. Tapi orang kata, alah Ustazah, tak buat macam tu pun sayang juga. Betul, saya tak nafikan, muslimin-muslimat semua. Tapi ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Yakni apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sunnah. Yang kecil macam ni pun kita boleh ikut. Masya Allah, tabarakallah, dalam suasana yang sangat payah, manusia yang sangat sibuk untuk melakukannya. Kita ada Nolia Abdul Ghaffar. Okey, kita pergi lagi. Kemudian Rasulullah tersedar menjelang subuh. Baginda tidak mendapati air. Lalu Allah menurunkan ayat tayamum. Mereka pun bertayamum. Usaid bin Hudayr berkata, ini bukanlah keberkatan yang pertama kamu, wahai keluarga Abu Bakar. Hebatnya, bila dalam peristiwa ini, maka dalam keadaan Abu Bakar memarahi anaknya Aisyah. Tiba-tiba Rasulullah tersedar
dan turunnya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan boleh bertayamum sekiranya tidak didapati air. Jadi terdapat dalam surah An-Nisa ayat 37 ya, iaitu kebenaran ataupun boleh untuk kita bertayamum sekiranya tidak didapati air. Sebab di atas muka bumi ni muslimin-muslimat semua kita diliputi oleh tanah dan air. Tak ada air, tanah ada. Tak ada tanah, air ada. Betul tak? Tu. Cantik ya. Kita ada Natifah Saleh. Nulia Abu Bakar Nulia Abdul Ghaffar ya. Jadi muslimin-muslimat nak katanya Islam ni sangat mudah ya. Sangat mudah. Memang ambil sembahyang tu dengan air. Tapi kalau tak ada air, boleh bertayamum. Dan tayamum boleh kita gunakan dengan tanah, debu tanah ya. Debu tanah yang bersih. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang bersih ya. Pada saya bila sebut debu ni, tidak semua tempat lah kita boleh ni. Maksud saya ada orang di atas bas dia kata boleh gosok di badan bas tu ya, dan terus bertayamum sebab di situ ada debu. Pada saya muslimin-muslimat semua, saya tidak menyetujui lah, kecuali dah memang tak ada pilihan lain. Ada orang dia tayamum aja di kepala katil dia, muslimin-muslimat semua. Orang sakit. Ada juga orang bertayamum di dalam kapal terbang tu, yang di dalam tu dia gunakan yang apa yang di dinding kapal terbang tu. Pada saya tak sampai ke situlah kita ya. Okey, Kemarujan kata, saya pun ada ustaz. Terima kasih. Mana tahu takut Kemarujan sibuk ya, duk layan cucu-cucu balik ya. Jadi muslimin-muslimat semua, pada saya kita tak sampai tahap itu. Darurat nak ambil sembahyang, maka bertayamum di belakang bas ke, di dalam kapal terbang ke, dalam keadaan pakai tangan kat situ saja, ataupun kita ketika sakit dalam wad tidak ada alat untuk kita bertayamum. Sebenarnya muslimin-muslimat semua ya, benda ni benda mudah untuk kita bawa tanah untuk bertayamum. Ke mana saja kita pergi. Sekarang ni lebih cantik lagi. Dah letak dalam satu bekas yang cantik ya, debu tanah yang bersih, ataupun ada dalam botol. Kita pun boleh buat juga. Kita ada Natifah, kita ada Umi Akashah ya. Kita boleh bawa ke mana-mana debu tanah ni, tak ada masalah. Nak pergi luar negara pun boleh kita bawa, bukan sekadar untuk bertayamum, boleh juga untuk kita buat untuk najis mughalazah. Allahu Akbar sama, yes untuk kita sama ya. Sekarang dah banyak kemudahan. Jadi pada saya tak sampailah kita nak kena guna di dinding bas tu ataupun pergi keluar turun daripada bas terus ya. Kita ambil wuduk di situ, maksudnya bertayamum di situ kerana tak ada air. Sebab di bawah tu kalau bas tu berpijak di bumi kan, pastilah di bawah atas daripada tembok jalan raya tu ada tanah. InsyaAllah selagi tak kedapatan najis, maka air itu InsyaAllah lah. Apa ni tanah itu insyaAllah yang bersih. Kamarujan kata, cucu seorang saja Ustazah. Kita ada Sairah, kita ada Mek Habsah. Tu yang tak terbuat macam tu. Ya? Tak tahu tak terbuat apa Mek, saya tak pastilah. Tapi maksudnya muslim-muslimat yang tayamum ni sangat mudah. Ya? Tak ada masalah. Tapi sebab kita tak biasa buat, kita rasa payah. Tapi insyaAllah, sebagaimana ayah kata sekarang ni, semua kemudahan ada. Nak kita tahu kita nak travel, pastikan tanah ada bersama kita. Air dalam botol spray tu. Kan? Untuk satu botol spray yang sejengkal ni, saya rasa boleh ambil wuduk. Betul kan? Yang tu boleh ambil wuduk. Okey, kat luar ni line tak okey. Nanti tengok ulangan. Habibah Rasul kata pula dah. Tak apalah nak buat macam mana ya. Musim-musim sekarang ni, orang semua tengok online. Kadang-kadang line tak berapa elok. Tak apa Habibah, terima kasih banyak. Nanti tengok ulangan insyaAllah. Okey, muslimin-muslimat semua ya. Jadi satu ni insyaAllah boleh ambil wuduk ni 2 kali, saya rasa, kalau tak silap ya.
kita dah ada kemudahan, kata Umi Akasha, ya. Janganlah dah mudah, nak mudah lagi. Orang dalam wad, tak ada orang membantu, keluarga tak boleh ziarah. Sebab kalau tambah-tambah kalau sekarang muslimat semua kan. Kalau duduk dalam hospital, orang yang nak menunggu dia masuk dan dia akan keluar dengan kita dah. Sama ada keluar dalam keadaan bawa orang sihat ataupun bawa orang yang dah tak ada dah. Ya, sebab sekarang ni tak boleh menunggu dan tak boleh ziarah. Boleh tunggu tapi tak boleh keluar. Masuk bersama dan keluar bersama. Itu peraturan yang dibuatlah supaya takut nanti bawa penyakit yang berjangkit, sebab pesakit ni di hospital memang mereka dah sakit. So sangat mudah dijangkiti. Kita ada Siti Roziah Usman, kita ada Linda Jaafar. Okey, muslimat ya. Okey. Nampak masuk baru keluar dari kuliah Google Meet. Tak apa. Tak ada masalah muslimat semua ya. Okey. Kita tengok lagi. Jadi apa yang istimewanya pada Aisyah ya? Maknanya selain daripada ayat Al-Quran ini banyaknya diturun semasa bersama dengan Aisyah, dan juga berlaku peristiwa antaranya. Peristiwa ini ada hikmahnya, di mana tak terjumpanya kalung Aisyah pada masa tu. Dan bila tak ada air, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahawasanya bila tak ada air, boleh bertayamum. Yakni tak ada air pun tak apa, ambillah debu tanah yang ada di situ dan bertayamumlah. Ya? Tayamum berapa anggota wuduk kita? 2 sahaja. Tangan dan muka, ya. Tangan dan muka. Rukun tayamum ada berapa? 4, ya. Pertama, niat. Ada setengah kitab kata 5. Pertama, niat. Kedua, debu tanah yang bersih. Ketiga, menyapu di bahagian muka. Keempat, ya, menyapu tangan dan ke siku. Yang kelima, tertib. Itu rukun tayamum. Lebih mudah berbanding dengan ambil air semayang. Ya. Begitu juga tayamum ni bukan sahaja untuk ambil wuduk, bahkan untuk mandi hadas besar. Ya, muslimat semua. Ya, maknanya orang yang tak boleh guna air ketika dalam haid, ya, dan ketika dalam haid, ketika baru suci daripada haid, dia tak boleh guna air disebabkan tangannya patah contoh, kakinya patah contoh, ya. Maka untuk nak mandi wajib, gunalah kaedah tayamum tadi. 5 rukun. Pertama, niat. Kedua, debu tanah yang bersih ataupun debu tanah dulu, lepas tu baru niat, lepas tu sapu muka, lepas tu tangan sampai ke siku, pada tu tertib, maka dia telah selesai mandi wajib, ya, maksuyam. Ya. Kalau dia tak boleh nak guna air. Air ada tapi tak boleh guna disebabkan sakit, ya. Tapi dia nak mandi wajib kerana dah selesai daripada haid. Maka apa nak buat? Tayamumlah, ya. Insya-Allah selesai mandi wajib. Tak payahlah berguling atas tanah, ya. Sebab kalau ikut mandi mestilah nak kena berguling kan? Tidak macam tu. Tak dibaca, Mek, tak sempat nak baca, ya. Okey, ya. Jadi rukunnya tetap sama macam wuduk, samalah juga untuk mandi wajib. Sempena dengan peristiwa yang berlaku kepada Sayyidatuna Aisyah yang kehilangan kalungnya. Kalaulah bukan peristiwa ini, kita pun tak dapat kemudahan boleh tayamum dalam keadaan-keadaan yang kita terdesak, muslimat semua, ya. Okey, dan saya mengingatkan diri saya dan sahabat-sahabat yang berada di luar sana, kalaulah keluarga kita sakit, kita tak dapat nak menunggunya, bekalkanlah kepada mereka dengan bekas untuk spray ambil wuduk, dan satu lagi debu tanah untuk bertayamum. InsyaAllah mudah-mudahan. Ajar dulu, lepas tu kita tinggal, bagi tahu dia buat gini-gini, lepas tu kita tinggal. Sebab kalau tak boleh menunggu, ya, muslimat semua, ya. Musim ni, walaupun bukan soal COVID saja, yang tak sakit COVID, yang sakit-sakit lain pun tak boleh menunggu. Boleh menunggu dengan syarat masuk orang menunggu, keluar sampailah bersama dengan
orang sakit yang dah sehat balik sama-sama dengan dia, muslimin muslimat semua ya. Allahu akbar ya. Okey, kita ada Faridah Ali. Itu keadaannya, makna beruntungnya kita umat Islam ni dengan peristiwa berlaku pada Sayyidatuna Aisyah, maka kita sekarang ni boleh guna air sekiranya sakit, boleh guna air sekiranya tak ada air, ataupun ya yang sekarang ni orang yang mandi jenazah, orang yang berpenyakit COVID juga dengan cara bertayamun. Bukan bertayamun pada badannya, malah bertayamun pada plastik yang buat balut jenazah ya. Sebab kalau sentuh maka dibimbangi boleh berjangkit penyakit ya COVID yang sama itu, muslimin muslimat semua ya. Maka kita ambil kaedah tayamum mayat itu, tapi bukan di badannya, tapi di plastik pembalut dia. Itu kita tak payah bahas lah, sebab itu dah dibincang di peringkat ulama kita. Bukan calang-calang untuk kita nak halang supaya nak mandi juga. Tak boleh ya, muslimin muslimat semua. Sebab dah memadai dah, sekiranya dah ditayamum, maka dah memadai, tak perlu dimandikan lagi ya. Okey, ada orang pertikaikan atas plastik tu boleh ke ustazah? Dia orang dah bincang, muslimin muslimat ya. Kita ni tak ada apa orang yang sakit pakai corong oksigen tu macam mana ustazah? Oksigen tak boleh buka. Sekadar yang boleh buka. Tak boleh buka, tak apalah. Untuk nak solat, untuk nak ambil wuduk, tak apa. Tak ada masalah. Ya? Kalau kata tak boleh buka tu, sapu sajalah di bahagian yang apa tu? Yang corong tu. Ya? Boleh. Tak ada masalah. Corong oksigen. Ya? Yang boleh tu, boleh. Tak apa. Yang tak boleh, tak ada masalah. Ya, okey. Dia panjang umur esok, dia dah sihat balik, so dia qada balik. Sebab muka adalah anggota wuduk. So kalau dia bertayamun dengan atas corong tu lagi, maka dia wajib qada solatnya setelah dia sihat nanti. Allahu akbar ya. Orang yang sakit okey ya. Macam mana ustaz, kita tak boleh buka. Tak payah buka. Kalau buka tu membahayakan, tak boleh buka. Macam kita lah. Katalah kita berbalut jari ni ya. Banyak lukanya sangat besar. Dan kita pun tak buka juga balutan ini kan bila kita ambil wuduk, betul tak? Kita tak buka sebab doktor kata jangan bagi kena air. Kalau kena air, takut nanti lebih bahaya lagi. Luka tu lagi besar, lagi mudarat. So, tak ada masalah. Macam mana kita tayamum? Kita akan tayamum atas tu. Okay? Mek sensitif habuk. Jadi nak tayamum dengan habuk macam mana ustazah? Mek memang jenis yang sensitif. Setakat ini yang saya tahu, begitulah. Ataupun Mek beralas lah Mek. Untuk muka tu, ambil isyarat saja. Macam orang tayamum yang mayat tu lah. Beralas ke, ataupun Mek lalu gitu je. Tak boleh. Mek dia tak boleh kena habuk. Kalau kena habuk, penyakitnya akan lebih teruk lagi. Saya tahulah kalau dia sikit saja, Papa Remy dia Allahu Akbar, buka getah yang pelapik kaki kereta tu, kipas-kipas macam tu kena dia, mau dia seminggu 2 kalau silap-silap masuk hospital ya Mek. Tu jadi bahaya ya. Tak apa Mek. Apa yang kita boleh buat sebab yang sakitnya kita, muslimin muslimat semua ya. Jadi apa yang saya tak kata Mek memberi satu fatwa Mek boleh ambil sekadar lalu macam tu aja ya. Tetapi dalam keadaan Mek macam tu, dia sangat sensitif dengan habuk. Dan kita bertayamum mesti menggunakan debu tanah ya. Tu kaedah dia ya. Okey, Allah Maha mengetahui atas segala niat dan kesungguhan kita untuk mendapat keredaannya. Betul sangat Umi Akasha. Sangat betul. Allah sangat mengetahui. Dan Allah tahu dengan penyakit yang kita hadapi. Mek kata, masuk buat terus pasal kebas habuk kereta tu. Itu berapa hari Mek masuk buat Siap Papa Remy nak masuk tunggu tak boleh. Ada setengah tempat boleh tunggu. Macam Mek ni, wad yang dia masuk tak boleh tunggu sebab di situ juga ada ditempatkan pesakit-pesakit
COVID, maka tak dibenarkan. Tu mak kita tu, dia seorang aja. Bayangkan nak bangun apa dan segala-galanya, nak ke bilik air. Jadi sebab itulah kesannya sangat besar sekiranya dia guna debu tanah. Jadi lebih baik mak gunakan air. Sebab itu bila nak masuk ubat, siapkan dengan botol yang spray tu, insya-Allah cukup minta kita ambil wuduk sekali bubuh tu, insya-Allah boleh untuk satu wuduk ataupun dua wuduk, Spray ni maksudnya kita kena ratakan semua sekali macam kita ambil sembahyang dengan menggunakan air. Berbeza dengan tayamum, hanya dua anggota saja, muka dan tangan sampai ke siku, Okey, cerita sajalah. Jadi bila Rasulullah tersedar daripada tidur, masa tu menjelang subuh, baginda tidak mendapati air, lalu Allah menurunkan ayat tayamum. Mereka pun bertayamum. Usaid bin Hudayr berkata, ini bukanlah keberkatan yang pertama kamu, wahai keluarga Abu Bakar. Maknanya keluarga Abu Bakar ni selalu mendapat keberkatan. Walaupun dengan cerita yang Aisyah berlaku, walaupun peringkat awalnya Abu Bakar marah, betul tak? Marah nak masuk bertanya, sebab kamulah ni. Jadi menyebabkan Rasulullah tertahan, tak boleh sembahyang, dan sahabat-sahabat yang lain juga tak boleh sembahyang sebab berhenti di tempat yang tidak ada air. Seterusnya, kemudian kami bangunkan unta tungganganku, ternyata kami temui kalun tersebut di bawahnya. Rupanya jatuh daripada leher Aisyah. Lepas tu kebetulan dekat dengan unta tu, dan bila unta tu duduk, memanglah tak jumpa kalung itu. Dan bila kemudian kami bangunkan unta tungganganku, ternyata kami temui kalung tersebut di bawahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, maknanya ada benda saja Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita dan beritahu pada Rasulullah dan juga sahabat-sahabat yang pada masa itu, bahawasanya hilang tu juga sebenarnya ada hikmahnya. Kalau tidak ada hikmahnya, tak adalah turun ayat yang berkaitan dengan tayamum. Sama juga berkaitan dengan ayat musafir yang melayakkan kita untuk sembahyang jamak dan qasar. Itu juga berkaitan dengan peristiwa Aisyah radhiyallahu anhu. Itu juga ada kaitan muslimin-muslimat semua. Hadis yang kedua, makna bukan sekadar hadis ni satu saja, bahkan ada hadis yang lain. Daripada Aisyah bahawa beliau meminjam daripada Asma seutas rantai leher. Namun kalung itu hilang. Lalu Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabat mencari sehingga masuk waktu solat. Lalu mereka solat tanpa wuduk. Okey. Tatkala kembali kepada Nabi, mereka mengadu perkara tersebut. Maka turunlah ayat tayamum. Lalu Usaid bin Hudayr berkata, semoga Allah membalasmu Aisyah dengan kebaikan. Demi Allah, tidak pernah berlaku suatu masalah ke atasmu, walau sekali, melainkan Allah mesti datangkan jalan keluarnya untukmu. Dalam hal itu pula menjadi sesuatu yang berkat pula buat orang Islam yang lain. Begitulah muslimin-muslimat. Sebab nak ceritanya keberkatan yang ada pada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Kita ada Nur Hayati Nurdin. Okey. Catatan. Ayat tayamum ialah ayat yang ke-37 surah An-Nisa. Kita baca surah An-Nisa, kita jumpa ayat ini dan kita tahu ada peristiwa penting yang berlaku sebelum turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada kaitan. Okey. Pasangan hilang barang, tertinggal, tak ingat letak di mana dan seumpamanya ialah kerana hidup bersuami isteri yang lumrah. Betul kan? Biasa hilang barang. Suami tertinggal jam, suami tertinggal handphone, kita tertinggal handphone, hilang handphone, tak tahu letak mana suis kereta, hilang beg duit, hilang duit. Betul kan? Ini perkara biasa. Tapi kalau kena kat kita, relax. Kena kat orang, marah bukan main. Betul kan? Marah suami. Abang ni memang macam ni. Selalu macam ni.
Apa careless. Allah. Habis dia hitung. Panggil belaka. Sebut. Hak lama ke. Habis diulang balik. Tak payahlah macam tu. Ya. Sebabnya. Perkara macam ni. Hari ni kena orang lain. Esok kena kita tau. Hari ni suami. Esok ataupun lusa. Kena kat kita juga. Tak? Sampai separuh jalan. Patah balik. Kenapa? Tinggal handphone. Itulah sedap kata kat orang sangat. Kan? Suami anak itulah cakap kat orang sangat. Kena kat dia baru tahu. Anak cerita je muslimin-muslimat semua. Jadi, kalaulah berlaku macam ni pada pasangan kita, janganlah marah sampai ukit macam-macam. Ya? Sebab ini perkara biasa. Lumrah. Ya? Kita marah. Asyik aja. Allahu Akbar. Apa kata Mama Yah Hashim? Biasalah Ustazah. Ya? Tu. Kalau boleh, kurangkan sedikitlah benda-benda yang macam nak marah, nak apa. Tak apa bang. Ya? Biasa bang. Hari ni abang, esok mungkin saya. Kan selembut hati, sedap hati dengar tu. Tak? Ini asyik. Apa yang abang ingat? Cuba cakap. Marah kita dah. Janganlah ya, tapi saya pun tak pernah lah macam tu dah. Aznita Saad, betul Ustazah ya, sebab arwah ustaz ni dia barang-barang dia sangat teliti ya. Dan kalau masa dia ada tu, kita orang tak kisah tutup pintu. Sebenarnya dialah yang akan pastikan pintu dapur, pintu luar, tingkap segala-galanya tertutup dan berkunci rapat. Memang dia jaga muslim-muslimat semua ya. Itu dah memang dia rasa sebagai satu kerja dia. Kata anak-anak apa-apa, selalu ayah kan mak yang tutup pintu, yang tutup pagar kan. Yalah, tak apalah, dia tak ada, kita nak sebut apa lagi kan. Ayah kata tak marah, senyum je. Kita pun sama kan? Yang tu lah sebenarnya. Kita ingat kita pun sama juga. Tak ada bezanya. Muslimin-muslimat sama. Cuma bukan hari ni dua-dua tertinggal. Hari ni dia tertinggal. Esok lusa kita pula yang tertinggal kan? Itulah ya. Tapi bukanlah kata Pak Rosak dia barang dia teliti. Jam dia, handphone dia. Handphone kerap tertinggal. Tapi benda-benda yang lain tu, insya-Allah Swiss keretanya ada telitilah insya-Allah ya. Okey. Sorry lah muslim. Bukanlah kata nak cerita tu, tidaklah ya, tapi bila berlaku janganlah mudah marah. Janganlah sampaikan hilang yalah macam apa-apa sampai berada besar pula lah ya. Tak payahlah. Sebab ada masanya kita pun macam tu juga ya. Okey. Seterusnya yang ketiga, pengajaran lah, seolah-olah catatan tu macam pengajaran lah. Suami isteri hendaklah ikhlas turut membantu pasangan mencari barang yang hilang. Demikian sunnah Nabi. Kalau kita hilang, pakat-pakat cari. Tak ada kata, kau hilang, kau cari. Yelah, tahu. Kan? Kita pun marah pula kan? Janganlah, pakat-pakat cari. Ya? Dia hilang kunci, kita cari manalah Swiss kereta. Sambil-sambil membebel tu. Jumpa, ni. Mata letak kat mana? Pula dapat lagi sebiji lagi ya. Jadi janganlah supaya tak banyak cakap lah kita ni. Tak payahlah ya. Duk asyik duk bebel. Penat dah kan. Tak payahlah ya. Dengan anak kita bebel. Dengan menantu kita bebel. Dengan suami kita bebel. Jadi mak bebel pula kan kita ni kan. Janganlah ya. Tak payahlah. Nak marah sikit-sikit tu bukan tak boleh. Tapi ingat, apa yang berlaku pada orang lain tidak mustahil akan berlaku pada diri kita. Tolong bantu ya. Bukannya mengomel dan membebel kepadanya. Jika tidak mahu membantunya, jangan pula menambah kesedihan hatinya. Jangan bebel. Rasulullah pun tak bebel, tak kata apa. Malah Rasulullah mencari, berhenti dulu mencari. Dan sahabat-sahabat lain juga berhenti mencari ya. Sorry. Ada cucu telefon. Okey ya, muslimin-muslimat semua. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi pengajaran buat kita yang banyak. Masa kata sabar je lah ya Ustazah, sabar je. Dah ada Allah. Hari ni dia. Barangkali aku juga. Aku tak boleh nak kata kat dia. Ini apa kata Rita Lili? Dugaan tu Ustazah. Asam garam kehidupan. Bertolak ansur. Betul sangat. Sangat-sangat betul macam tu. Jadi contohilah
diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh contoh dalam perkara-perkara yang besar, tapi perkara yang boleh kita buat, kita buat. Jangan tinggal sunnah Nabi muslimin muslimat semua. Kalau dah bab semayang apa? Semayang apa? Qiyamul Lail, setelah semayang panjang ayat dia. Kita tak mampu nak tiru. Satu surah Al-Baqarah, satu surah Al-Imran, satu surah Al-Ma'idah, terus surah An-Nisa dibaca untuk salat sunat tahajud. Kita kuliah je lah. Betul tak? Tapi hak lain, hak payah tu kita tak boleh tiru. Tapi hak mudah, hak ringan macam ni, insya-Allah. Opah kata, ya senyum sok mak. Rumah opah kalau opah tak ada, tak boleh baca. Tak sebab baca opah, apa komen opah tapi pasti yang terbaik lah. Senyum sok mak, opah kata. Okey. Yang keempat, ada kala musibah kehilangan barang pasangan berakhir dengan sesuatu yang baik, maka segeralah hamburkan lafaz kegembiraan kepada pasangan sebagaimana kita mudah melepaskan kemarahan kepadanya sebelum ini. Tidak? Jadi, ada masanya perkara macam ni berlaku, ada kebaikan di sebaliknya. Macam yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya, kita bila berlaku hilang tu, maka turun ayat Al-Quran, iaitu boleh bertayamum. Ini suatu hikmah, suatu rahmat kepada kita umat Islam, yakni bila tak ada air, boleh bertayamum. Dan saya katakan tadi, dalam dunia ni bila kita berpijak di bumi nyata, dia ada dua sahaja. Sama ada dalam air ataupun di atas tanah. Itu aja. Tak ada orang duduk di mana? Kalau tidak, duduk di mana? Bukit. Kalau bukit tak ada tanah lah. Tapi kalau turun ke bawah tu, adalah tanahnya. Betul tak? Jadi kita hidup ni tanah dengan air. Bila tak ada tanah, adalah air. So, itulah kemudahan yang ada, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam satu-satu perkara yang berlaku, pasti ada hikmah di sebaliknya itu, muslimin muslimat semua. Jadi, bila, apa kata penulis buku ini, nasihat pada kita, bila ada hikmah, contohnya bila macam ni, maka Rasulullah SAW dapat ambil wuduk dengan menggunakan tanah, muslimin muslimat semua. Dan dalam keluarga kita, muslimin muslimat semua, kadang-kadang bila terjumpanya kunci kereta tu, rupanya terjumpa juga duit yang hilang. Rupanya kunci hidup kat situ, muslimin muslimat semua. Allahu Akbar. Kita pucak terima kasih Kak Sami, terima kasih bang. Alhamdulillah, seronok juga bila kunci hilang. Jumpa kunci, jumpa duit yang hilang, jumpa purse yang hilang. Tak tahu kat mana, 2 hari dah cari purse tak jumpa. Yang kita punya, betul tak? Tapi bila jumpa kunci, jumpalah purse kita. Masya Allah. Terima kasih bang. Sebab anak kunci abang hilang lah. Maka saya jumpa purse saya dah 2 hari bang. Tak jumpa. Dalam tu ada lesennya. Dalam tu lah ada IC-nya. Dalam tu adalah duit RM1.2 kan. Itulah nak ceritanya. Setiap sesuatu tu pasti ada hikmah di sebaliknya, muslimin muslimat semua. Apa sahaja, apatah lagi kalau pada perkara-perkara yang besar, muslimin muslimat semua. Allah sayangkan kita. Selagi kita tak boleh nak pulihkan keadaan ini menjadi kita manusia yang terbaik, maka selagi itulah Allah akan menguji kita, muslimin muslimat semua. Dia akan bagi satu. Bukan kenapa? Nak balas atas apa-apa kesalahan kita, kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kita sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita, hamba-hambanya. Allahu Akbar. Maha pemurah, maha pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah berikan kita bala, ujian, maka sebenarnya Allah menyediakan pahala yang banyak buat kita, muslimin muslimat semua, supaya kita ni menjadi orang yang banyak bersabar, sangat bersabar. Pada tu redha dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak redha tu yang payah, eja mudah, tapi nak redha, nak letak diri kita benar-benar rasa redha. Kita boleh cakap saya redha ustazah, kita boleh cakap, tapi dalam hati kita sebenarnya Bukan redha, aku nak marah sangat, aku benci sangat, betul tak? Tapi biarlah redha tu datang daripada tulus ikhlas hati kita, muslimin muslimat semua. Ayah kata
Allah sayang kita. Betul. Allah sangat sayang. Kalau Allah tak sayang, kita buat dosa, dia terus balas. Apa kata? Kan? Allah tak terus balas. Malah Allah SWT memberi pengampunan kepada kita bila mana kita memohon keampunan kepada Allah SWT. Itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Berbanding kita ni dengan salah yang sedikit, kita tidak boleh memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan. Jadi dia kata di sini, ada kala musibah kehilangan barang pasangan berakhir dengan sesuatu yang baik, maka segeralah hamburkan lafaz kegembiraan. Kalau bagi saya hamburkan tu rasa tak sesuai, lafazkanlah. Lafazkanlah kegembiraan itu. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Banyak-banyak. Just to say thank you pun cukup dah dalam rumah tangga. Saya rasa seronok dah kita kan. Seronok. Pasangan kita sebut. Thank you sayang. Terima kasih sayang. Abang sayangkan ayah. Kan seronok tu. Sebab tu Datuk Dr. Fadilah kata kalau boleh 7 kali sehari sebut dekat pasangan, I love you darling. Hai. Tak boleh buat saya muslimin-muslimat semua menggigil nak sebut I love you. Rasa pelik. Tak apalah. Hak tak boleh sebut tu kita tak payahlah. Betul tak? Tak boleh sebut 7 kali sehari. 7 hari sekali pun tak apa dah muslimin-muslimat semua kan. Saya nak cakap I love you kat suami saya hantar WhatsApp kat dia. Tak boleh nak kata. Tak keluar. Apa kata Umi? Betul. Dengan ujian itu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh. Sungguh kita akan semakin dekat dengan Allah. Tapi ingat, iman kita ni ada masa yazid, ada masa yangkus. Ada masa naik, ada masa turun. Tapi sepatutnya iman orang beriman itu tidak pernah turun. Kalau boleh sentiasa naik. Sentiasa naik daripada satu tingkat kepada satu tingkat yang lain. Itu adalah iman orang yang mukmin, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biasa turun. Kita risau semasa turun itu Allah mengambil nyawa kita. Sebab tu masa kita, apa kata? Mama Ayah kata, tapi macam macam mana yang tak pernah ucap ustazah? Tak pernah sebut perkataan alhamdulillah ke? Ataupun terima kasih pada pasangan. Tak apalah, dia tak biasa. Tapi ada orang dia kata dia tak biasa tau. Tak biasa nak sebut. Tak boleh. Belajarlah Allah. Benda bukan payah kan? Just to say thank you, I love you. Bukannya payah. Dan sekarang ni tak boleh sebut dengan ni. Hantar WhatsApp. Betul tak Mama Ayah Hashim? Hantar WhatsApp. Tak boleh nak kata Rahimah Usman kata. Tak keluar. Tengok mata dia. Tak jadi. Tak apalah. Hantar WhatsApp je lah. Kan? Say I love you kat WhatsApp jika malu nak ucap berdepan kan Bonda Ustazah. Betul. Kita ada Nur Jelisin Majid. Sabar dengan segala ujian yang kita terima. Papa ada sabar, redha. Ada Samsul Abdullah. Papa ada redha, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita cari sebenarnya dalam hidup. Bila dah kita bersyukur, sangat tidak ada masalah. Apa-apa saja yang menimpa kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kita kata alhamdulillah. Sebenarnya di sebalik ujianmu ya Allah, pasti ada kebaikan-kebaikannya. Di sebalik ujianmu sebenarnya engkau nak membalas atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah aku lakukan, wahai Allah. Mana dia menyedarkan kita sekurang-kurangnya keluar kita daripada kelalaian dan kelekaan kita kepada hal-hal keduniaan semata-mata. Okey, cakap je bukan kena bayarkan. Kak Faridah, bukan kena bayar pun. Betul tak? Kan kena bayar. Tak ada bayar pun. Cakap I love you. Bukannya salahnya pun. Walaupun sambil bergurau kan muslimin-muslimat semua. Saya pun payah juga muslim-muslimat nak sebut. Tapi lama-lama okey je. Boleh kan? Macam cakap tadi lah. Tak boleh 7 kali sehari. 7 hari sekali jadilah kita sebut kan. Sekurang-kurangnya muslimin-muslimat semua. Tidak ada salahnya. Masya Allah, tabarakallah. Sebab nakkan keluarga kita ni rasa bahagia. Senang dengan diri kita. Menyayangi diri kita. Muslimin-muslimat semua. Sebab tu sampai bila-bila pun kita tak boleh lupalah. Ada Samsul Abdullah.
pahala kita dapat, ya Allah, banyak, sampai itu kita juga telah melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermesra dengan pasangan, berkasih sayang dengan pasangan, cari barang hilang tu, dah jumpa, sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, muslimin muslimat semua, saya rasa kita habiskan asam garam yang ke-48 sahaja, sebab ceritanya panjang, hadisnya juga panjang, ya. InsyaAllah minggu depan andai kata masih lagi diberi peluang panjang umur, kita pergi pada asam garam yang ke-49, siri yang ke-28, ya. InsyaAllah. Saya tanya Cik Murtada, agak-agaknya sampai bila kelas kita ni, Cik Murtada? Dia kata, pengurusi kata sampai habis buku. Tak apalah kalau macam tu, saya tak nak tanyalah. Ini satu baru jilid 1. Kalau tak silap saya sampai jilid 3. Yang ni baru 1. Asam garam rumah tangga Rasulullah Nabi ni 1 baru. Saya ada 2. Tapi yang ketiga saya tak ada. Tapi tidaklah saya memohon sebanyak itu, Encik Murtada. Selama itu saya tak minta begitu, ya. Barangkali ada ruang-ruang untuk orang lain pula, ya, untuk bersama, ya. Ada Rita, ada Nolia. Okey, ya, muslimin-muslimat semua. Dan ada satu pengumuman, muslimin-muslimat. Minta maaf bukan dapat bonus, dapat dividen, Marian Muhammad, sebagaimana saya war-warkan sebelum ini, insyaAllah hari Selasa ni kita ada kuliah yang berkaitan dengan Allahu Akbar, kebersihan hati, kejernihan jiwa, yang saya sendiri punya, tapi alhamdulillah, okey, dengan ialah Allah SWT yang mengizinkan, di mana satu masjid bersedia untuk menjadi penganjurnya kepada program kita ini. Jadi dia kata masjid akan uruskan apa yang sepatutnya. Jadi program kuliah kita berjalan macam biasa. Jadi kalau saya letakkan poster tu, anjuran orang lain, janganlah kata Ustazah dulu cakap dia, saya minta maaf, ya. Perbincangan, sebab daripada hari tu pun dia dah bincang dengan T. Dia rasa nak ambilkan program ni, tapi dia perlu berbincang dengan masjid. Tapi saya kata tak apa, kita teruskan dulu. Kalau dah ada keputusan, tu kita tak kisah, ya. Jadi nampaknya pihak pengusaha masjid bersedia masjid As-Salam Petaling Utama. Yang start awal saya baca kitab tu dulu, yang saya rasa tertarik hati dengan huraian dia, dan bersetuju untuk menjadi penganjurnya untuk selama 4 minggu. Sebab saya kata 4 minggu sebulan, sebab saya kata kita dah setuju untuk buat kuliah ni 4 kali sebulan. Jadi kalau dia setuju, okey. Kalau tak setuju, tak apa. Sebabnya kita dah janji 4 kali sebulan. Kalau dia kata 2 kali sebulan, so 2 kali sebulan lagi saya akan ambil, ataupun ada pihak di sana juga akan menaja. Dia kata tak apa yang tu. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat semua, terima kasih banyak-banyak, ya, atas khususnya kepada Puan Azimah, yang mana telah bincang dengan pihak pengusaha masjid untuk jadikan kuliah ini sebagai kuliah anjuran daripada masjid, bukan personal daripada saya, muslimin muslimat semua. Tak apa, alhamdulillah saya jadi kuat sebab masjid di belakang saya, muslimin muslimat semua, ya. Ada apa-apa, masjid akan backing saya, akan backup saya macam inilah, ya. Kita baca kitab Asam Garam ini di backupkan oleh pihak Surau Kerja Raya, ya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak muslimin muslimat semua. Terima kasih pada rakan-rakan kita daripada Surau Kerja Raya, khususnya Cik Murtada dan juga Mek Hafsah yang selalu bersama, dan juga pada sahabat-sahabat semua. Terima kasih daun keladi. Walaupun sesibuk mana muslimin muslimat bersama keluarga, balik kampung dan sebagainya, ya, sedang berehat bersama keluarga, tapi masih dapat bersama-sama. Alhamdulillah muslimin muslimat semua. Dan ke awal bila pasang aja lagi tadi, pasang lagu Aisyah, nampak tak bergerak, tak ada orang. Allahu Akbar. Ramainya orang yang sibuk sangat. Tapi tak apa, ya, sebab minggu start besok, sekolah cuti. So kemungkinan besarlah anak-anak yang tak jauh dengan mak ayah boleh balik anak-anaknya bersama, Jadi kita sibuk juga dengan
cucu, dan kita juga di samping tugas kita sibuk dengan kelas pengajian, itu sesuatu yang tak dapat dielakkan, ya. Alhamdulillah, muslimin muslimat semua, mudah-mudahan kita diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada pihak admin Yanti, Eda dan juga Nazar, dan begitu juga terima kasih pada muslimin muslimat, khususnya kepada pihak Surau Kerja Raya atas ruang-ruang yang diberikan pada kami. Terima kasih pada muslimin muslimat semua, walaupun sesibuk mana mampu dapat bersama, dan insya-Allah esok hari Isnin kita dapat bersama lagi daripada jam 10 pagi dan juga jam 2.30 petang. Esok hari Isnin ada 2 kuliah. Pagi jam 10 dan petang jam 2.30, ya. Masjid Seksyen 7 Shah Alam. Insya-Allah poster akan diedarkan. Terima kasih Nur Ratibangin, Nur Hawati, Ayah, ya, dan lain-lain sahabat kita yang lain, Aina, ya. Mudah-mudahan insya-Allah Allah beri kita kesihatan yang baik dan juga sentiasa diberi rahmat dan kasih sayangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.